Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tan Sri Tok Guru, Datuk Sri Tuan Ibrahim, Datuk Idris, Datuk Yang Mak Berhormat, Datuk Panglima Perang, Kepimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Sedar atau tidak, sepanjang tempoh setahun yang lalu, kita telah melalui satu landscape politik yang amat berbeza sekali. 19 November tahun lepas merupakan satu titik dalam sejarah Malaysia di mana sebuah parti yang baru saja ditubuhkan sekitar 2 tahun, Perikatan Nasional, yang mempunyai PAS Persatu Gerakan sebagai komponennya, telah berjaya memenangi keseluruhan 74 buah kerusi parlimen. Itu belum masuk lagi kalau kita kira kerusi yang seharusnya kerusi bersatu di negeri Sabah. Saudara-saudari, gambaran yang diberikan oleh rakyat Malaysia pada ketika itu bahawa mereka ingin memberi peluang kepada sebuah parti baru yang mempunyai satu track record yang jelas. Perikatan Nasional membentuk kerajaan yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Pada ketika itu COVID-19 baru bermula, baru nak start je. 18 Mac 2020 PKP pertama dilaksanakan. Kami masuk sebagai kerajaan tanpa manifesto. Kita masuk sebagai kerajaan tanpa janji. Kita masuk sebagai kerajaan dalam keadaan negara menghadapi bukan saja krisis kesihatan, menghadapi krisis ekonomi dan pada masa yang sama menghadapi krisis politik. Setiap Perdana Menteri Malaysia, setiap kerajaan akan melalui krisis ekonomi. Tapi dalam sejarah belum ada kerajaan yang terpaksa melalui 3 krisis serentak. Dan dalam tempoh inilah, dalam tempoh sukar inilah, kita buktikan bahawa Perikatan Nasional mampu mentadbir negara dengan cukup baik. Bila datangnya PRU ke-15 yang lalu, kita lihat rakyat memberi peluang pada Perikatan Nasional, dan kita seharusnya telah membentuk kerajaan. Patut kita dah jadi kerajaan, tetapi masih belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Perdana Menteri baru dilantik. Beliau dah lama nak jadi Perdana Menteri. Di sepanjang nak jadi Perdana Menteri ini, pelbagai janji-janji ditabur. Dari Perlis sampailah ke Sabah, tahun demi tahun. Rakyat tak pernah lupa. Rakyat kita bukan pelupa. Rakyat ingat satu persatu. Apabila naik saja menjadi Perdana Menteri, dalam keadaan pembentukan kerajaan pun ramai yang kita rasa sangsi bahawa mereka boleh duduk bersama. Bentuk kerajaan, janji pertama yang dilanggar ialah apabila mereka memperjuangkan bahawa Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan. Ahli Parlimen Pandan membawa rang undang-undang persendirian
sekarang ini yang Muhammad Menteri Ekonomi, bawa rang undang-undang persendirian dalam parlimen supaya kerajaan pastikan Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan. Akhirnya perkara pertama yang diperjuangkan itu telah dilanggar bulat-bulat. Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan. Dalam sejarah Malaysia, bila Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan, akan ada Menteri Keuangan kedua. Datuk Seri Mustafa Mohamed pernah jadi Menteri Keuangan kedua. Arwah Tan Sri Jamaluddin Jarjis pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Datuk Seri Husni Hanazlah pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Datuk Seri Johari Ghani pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Kerana apa? Kerana tugas Menteri Keuangan ini adalah amat berat. Banyak perkara-perkara yang perlu diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangannya hari ini keluar ke situ, hari ini keluar ke sini. Dan seperti mana Tun cakap, hari-hari membuat ucapan, bila masa nak buat kerja. Orang kata dah ada 2 timbalan menteri cukup. Tak cukup. Kerana timbalan menteri tak ada punca kuasa. Yang ada punca kuasa adalah Menteri Keuangan. Dia langgar. Dia Perdana Menteri, dia Menteri Keuangan. Bercakap tentang nepotisme. Melantik anak, melantik saudara mara. Yang kedua dilantiknya anak beliau sebagai penasihat. Bila rakyat semua bising, tukar sikit nama, tak payah jadi penasihat lah. Jadilah setiausaha kepada jawatan kuasa sekian-sekian. Rakyat memerhati. Itu belum masuk lagi harga minyak. Tak payah saya ceritalah. Tak payah saya ulam. Saudara-saudari, rakyat memerhati. Di awal pemerintahan beliau, di awal pemerintahan kerajaan PHBN, tagline yang dia selalu pakai, kalau orang kahwin pun kena tunggu 9 bulan baru bersalin. Tunggulah 9 bulan. Sekarang saudara-saudari, bukan setakat 9 bulan, dah lebih setahun kerajaan gabungan PHBN ini memerintah. Adakah harapan rakyat, harapan mereka-mereka yang terlibat dalam reformasi sebelum ini telah dipenuhi dalam tempoh setahun ini? Sekarang gambaran baru pula diberikan. Tak payah cepat-cepat. Ada masa, bagi masa, bagi masa. Saudara-saudari, kalaulah kita toleh ke belakang balik, fikir balik. Sekali fikir, tentunya kita kata, patutlah mereka diberi peluang menjadi kerajaan. Mungkin Allah nak tunjuk kat kita, kau pandai bercakap, kau masuk jadi kerajaan, kau buat. Boleh buat. Dulu, waktu kami dari dalam kerajaan ni, ramai dalam kerajaan sekali dengan saya. Datuk Seri Tuan, Datuk Idris, Tan Sri Anwar. Ringgit jatuh sikit je. Oh, ini menunjukkan kelemahan pimpinan. Pada waktu itu RM4.20 je. Bila dia cecah, paling rendah dalam sejarah, senyap sunyi. Senyap sunyi. Baru mereka tahu sembang kencang ni sedap. Sebab itu saudara-saudari, dalam tempoh selepas 19 November, kita melalui satu lagi referendum rakyat, iaitu pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Pada waktu itu, sebelah sana kata gelombang Perikatan Nasional ini dah perlahan. Gelombang ini hanya berlaku waktu PRU tempoh hari, dah tak ada dah gelombang. Di negeri Selangor, 1 kerusi PAS asalnya 4 kerusi bersatu, kita tambah jadi 22 kerusi. Bukan sedikit. Daripada 1 PAS 4 bersatu. Pada waktu itu bersatu dalam gabungan PH. Ada 4 campur 1, 5. Jadi 22 kerusi. Kita cuma perlu 7 kerusi lagi untuk membentuk kerajaan negeri Selangor. 7 kerusi ini pula, kalau kita kira, kita hanya perlu 15,000 undi sahaja.
Sebab itu undi ni tak boleh main-main. Kita dengar kata Kemaman ni menang. Jangan rasa selesa. Jangan rasa selesa. Kita tak nak jadi seperti di Negeri Sembilan pula. Negeri Sembilan kita tak pernah ada kerusi parlimen PRU 15 yang lepas. Masa PRN kita dapat 5 kerusi. Dan kita ada 10 kerusi yang kita menang kurang, yang kita kalah kurang daripada 1000 undi. Kemudian kita tengok di Kedah, Menteri Besar tinggalkan 3 kerusi buat ubat untuk PHBN. Kelantan, Ustaz Mak Yaakob, Datuk Panglima Perang tinggalkan 2 kerusi buat baka. Terengganu, Dr. Sam fikir-fikir balik tak payah tinggal apa. Kasih habis 40-0 di negeri Terengganu. Ini hakikat referendum rakyat. Masuk pilihan raya kecil. Tak payah cerita pilihan raya kecil kalau Terengganu. Di Pulai, di Simpan Jeram. Ya, kita kalah. Tetapi mengambil kira jumlah pengundi yang keluar, kita sebenarnya mendapat peningkatan undi yang amat-amat baik. Saya masih ingat di Pulai, ada kawasan-kawasan yang kita tak pernah boleh masuk pun. Kita boleh masuk dan mendapat undi yang amat-amat baik. Momentum rakyat bersama dengan kita. Rakyat ingin menghantar mesej yang jelas kepada kerajaan Madanon ini. Saudara-saudari, dalam tempoh setahun ini, kita telah melalui beberapa sesi parlimen. Sesi parlimen yang terakhir untuk tahun ini berakhir petang semalam. Saya sepanjang mengikuti politik Malaysia, bila bercakap tentang sesi parlimen, kita boleh lihat sahabat-sahabat kita daripada UMNO dan Barisan Nasional bangun mempertahankan pelbagai perkara berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Mereka bangun membangkitkan pelbagai perkara berkaitan dengan orang Melayu dan Bumiputera. Tapi dalam sesi kali ini, saudara-saudari, sunyi sesunyi-sunyinya. Kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional sebagai contoh, banyak bertanya soalan tentang Felda. Felda ini merupakan satu komponen penting dalam pembentukan sosioekonomi Malaysia. Sebarang yang berlaku pada Felda, jika kita tidak ambil serius, boleh memberi kesan pada negara dan keseluruhannya. Sebab itu ramai antara ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional bercakap berkaitan dengan Felda dalam Parlimen. Sampai masa penggulungan, Felda pada hari ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Yang membuat penggolongan tempoh hari adalah Yang Berhormat Ram Karpal, Timbalan Menteri. Saya terpaksa bangun 2 kali. 2 kali Yang Berhormat tolong jawab pasal Felda. Banyak orang tanya soalan pasal Felda. Kat luar peneroka bertanya, generasi kedua bertanya, generasi ketiga bertanya. Masih belum jawab, bangun lagi. Mohon Yang Berhormat jawab. Zaman saya dahulu, sewaktu di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, di mana Datuk Seri Azmin menjadi menterinya, kita mengambil serius berkaitan dengan Felda. Kita sediakan kertas putih Felda, ingin memastikan bahawa Felda ini dapat terus membangun bersama dengan pembangunan negara. Yang menghapuskan hutang Felda adalah di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang Felda ingat, kita berjuang. Sekarang ini, saudara-saudari, sahabat-sahabat kita segan nak bercakap, segan nak berjuang. Selain daripada itu, beberapa bulan lepas, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, yang mana pengurusinya adalah calon bagi Kemaman ini, LTAT membuat keputusan untuk menjual saham
yang dipegang oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera dalam Bostad Plantation. Bostad Plantation memiliki tanah seluas lebih 240,000 ekar di seluruh negara. Bila kita tahu LTAT ingin mengurangkan pegangannya, tak menjadi lagi pemegang saham terbesar pemilik kepada Bostad Plantation, kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional bangkit pesan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan. Tahu siapa Menteri Pertahanan? Menteri Pertahanan ni timbalan Presiden UMNO. Kalau zaman dulu saya rasa, zaman-zaman UMNO memperjuangkan orang Melayu, pantang nak sentuh lebih 240,000 ekar tanah ini. Menteri Pertahanan sendiri, kami terpaksa merayu pada Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Menteri, jangan sekali-kali jual tanah ini. Jangan sekali-kali jual pegangan dalam Bostad Plantation. Kalau masalahnya adalah masalah pengurusan, jangan mangsakan tanah-tanah yang diberikan kepada bekas-bekas anggota tentera untuk hari ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Pengurusinya adalah calon untuk PRK Kemaman ini. Sebab itu saudara-saudari, jangan hantar orang UMNO dalam parlimen. Mereka takkan memperjuangkan rakyat. Mereka takkan memperjuangkan orang Melayu dan Bumi Putera. Jangan hantar. Jangan tambah satu lagi suara yang duduk senyap menikus kerana takutnya kepada DAP. Sekarang ini, kalau kita bercakap tentang bangsa, kalau kita bercakap tentang agama, kalau kita bercakap tentang Melayu, kalau kita bercakap tentang Bumi Putera, kita dianggap sebagai kolot kononnya. Mereka cuba tanam, tak boleh cakap tentang bangsa, tak boleh cakap tentang agama. Semalam saudara-saudari, saya menerima satu screenshot yang dihantar oleh kawan-kawan. Screenshot ini diambil daripada Facebook Tan Sri Lim Kek Siang. Saya ingatkan tak betul. Saya ni susah nak percaya. Saya pun pergilah tengok betul ke dia tulis macam gini. Yang ditulis saya baca. Perlembagaan Malaysia menjanjikan impian Malaysia dan bukannya impian etnik tunggal. Memandangkan perlembagaan ini tidak menghalang seorang bukan Melayu dari menjadi seorang Perdana Menteri. Kenapa perlu bangkitkan perkara ini? Kenapa perlu bercakap tentang impian Malaysia? Tak fikir tentang impian orang Melayu. Nak melihat orang Melayu jadi Perdana Menteri. Kenapa perlu bercakap tentang perkara begini? Kenapa tak ada sebelah UMNO bangkit cakap perkara ini sensitif? Tak ada. Sebab itu saudara-saudari, saya sentuh perkara ini kerana saya melihat bahawa DAP telah melihat sokongan orang bukan Melayu kepada kerajaan Madanun pun dah menurun. Ahli-ahli perniagaan dah mula merasai kesan daripada berada setahun di bawah kerajaan Madanun. Sembang banyak, betul. Sembang menggunakan terma-terma yang bunyi dia sedap, betul. Sembang macam-macam. Sembang kencang. Tapi kalau ditanya sedikit soalan dalam parlimen, mula nak koyak. Siapa tengok perbahasan Menteri Pendidikan? Saya ada dalam Dewan. Saya sebagai mantan Menteri Kanan Pendidikan, saya jangan berangun bertanya soalan untuk Kementerian Pendidikan. Kerana apa? Saya ingin memberi ruang kepada menteri menjalankan tugas. Dah sampai tempoh setahun, nampak menteri dah lara sangat. Duk sembang kencang, duk tengok tanda sehari-hari, perkara-perkara dasar lain tak dilihat. Maka mulalah kita perlu bercakap. Sebab itu bila saya bangun bertanya soalan, kemudian Yang Berhormat Air Hitam
Presiden MCA. Ini Presiden MCA. Seorang ahli politik kanan, seorang ahli politik senior. Bangun ni. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya soalan sedikit. Belum apa-apa lagi. Yang Berhormat Menteri dah ketuk meja. Tak payah jawab. Saudara-saudari, kami dulu jadi kerajaan. Hari-hari kena belasah. Tanyalah. Tan Sri Anwar apa pernah kena sewaktu inflasi, jihad inflasi sebagai contoh. Semua ni kami ni pernah kena. Saya ni pernah kena. Hari-hari buka sekolah kena belasah, tutup sekolah kena belasah, buat periksa kena belasah, tak buat periksa kena belasah, buka asrama kena belasah. Ada kita koyak? Tak ada. Kita sedar bahawa kita faham dan nyut nadi rakyat. Tapi sekarang ini mereka terlalu selesa. Mereka rasa bahawa rakyat masih sokong mereka. Bila Merdeka Center buat kajian kata sokongan terhadap Perdana Menteri merudum. Bukan, tak merudum. Jadi esok semua pengundi-pengundi Kemaman pastikan teruskan gelombang ini. Tunjukkan pada Kerajaan Madanon bahawa bukan saja orang Kemaman, orang Kemaman bakal mewakili seluruh Malaysia. Tunjukkan pada Kerajaan Madanon mereka merupakan sebuah kerajaan yang gagal. Kami inginkan satu perubahan. Kami ingin kerajaan membuat sesuatu perkara yang jauh lebih baik. Dan insya-Allah dengan sokongan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat sekalian, dalam politik ini kita tak tahu, mungkin sampai masanya satu hari Perikatan Nasional akan kembali ke Putrajaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.